Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, bulan Al-Quran. Selain Syahrul Siyam, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Al-Quran atau bulan Al-Quran. Masih banyak lagi panggilan mulia, antaranya bulan tarbiyah, bulan ibadah dan lain-lain. Persoalannya, mengapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Yang pertama, bulan diturun Al-Quran di dalamnya pada malam Lailatul Qadar yang mulia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang kedua, bulan di mana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, ajwad ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhu Al-Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min al-rihi al-mursalah." Hadis ini menunjukkan bahawa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran dan berkumpul untuk mempelajarinya. Yang ketiga, bulan yang digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama sahabatnya iaitu Huzaifah di malam Ramadan. Lalu baginda membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Al-Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman, baginda akan berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama terdahulu melebihkan bacaan Al-Quran berbanding bacaan mereka pada kitab-kitab turas. Sebagai contoh, Imam Syafi'i yang telah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Apakah faedah kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, bulan yang digandakan pahala di dalamnya sehingga 700 pahala, bergantung kepada keikhlasan seseorang itu. Maka ditambah pula dengan gandaan yang diberikan oleh Allah kepada pembaca Al-Quran, yang mana setiap hurufnya dikira 10 pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Faedah yang kedua, membaca Al-Quran antara amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29. Bermakna, orang yang membaca Al-Quran tidak akan mengalami kerugian, bahkan akan mendapat dan merasa keuntungan yang banyak. Antara sirah berkenaan kenikmatan ulama dalam membaca Al-Quran. Kisah seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Hasan Jamulai berkata kepada anak muridnya bahawa beliau tidak membaca Al-Quran pada siang hari di bulan Ramadan. Lalu anak muridnya bertanya kepada beliau, apakah sebab atas perbuatan beliau itu? Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku mendapati kelazatan dalam membaca Al-Quran. Aku takut puasaku terbatal disebabkan kelazatan tersebut." Kisah yang ringkas tetapi cukup menjadi dalil bahawa mereka yang terdahulu telah mendapat nikmatnya dalam beribadah. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka. Semoga Ramadan kali ini mendapat penguat kepada kita untuk menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan umat yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Farhah24 #Tarbiyah Ramadan dihayati, kemenangan Syawal diraih.